Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita dapat teruskan lagi program Iqra satu helai satu hari yang akan kita sama-sama bacakan sekejap lagi insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan mula bacaan kita ini masih lagi dengan suratul A'raf, yang mana surah yang antara surah-surah yang panjang juga ayat dia. Tetapi kita berada di juzuk yang ke-9. Kita berada di juzuk yang ke-9 suratul A'raf, muka surat 168. Muka surat 168. Jadi pada hari ini kita akan baca muka surat 168 dan 169. Jadi sebelum kita sama-sama baca, seperti biasa kita akan lihat beberapa perkara yang akan kita bacakan pada helaian ini insya-Allah. Secara umumnya, helaian ini iaitu pada muka surat 168 dan 169 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan kisahnya Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi seperti mana kita sedia maklum, Nabi Musa juga salah seorang daripada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan kedudukannya di atas banyaknya ujian yang dia terpaksa ataupun dia hadapi dalam melaksanakan tanggungjawab ataupun tugasnya sebagai Nabi lagi Rasul. Jadi sebelum saya bacakan ataupun sebelum kita sama-sama baca muka surat ini, saya bacakan sedikit berkenaan dengan petunjuk dan rahmat yang Allah SWT sebut dalam ayat 146 muka surat 168 yang kita akan bacakan nanti. Jadi pada ayat 146 ini dia ada penerangan berkenaan dengan ayat ini, lebih kurang dalam 4 baris ini yang ditulis dalam Quran inilah, cetakan ini, Haramain, nama Haramain ini disebut berkenaannya, jika seorang hamba selamat daripada fitnah syubhah dan syahwat. Jika mana seorang hamba selamat daripada fitnah syubhah dan syahwat. Syubhah ni kekeliruan lah, kesamaran. Syahwat ni nafsu. Maka dia telah memperolehi dua tujuan yang agung, yang mana kedua-duanya merupakan sumber kebahagiaan. Selamat daripada syubhah dan syahwat ini merupakan satu perkara yang besar sehingga dikatakan sebagai sumber kebahagiaan. Jadi dua hal itu adalah petunjuk dan rahmah. Dua hal itu ialah petunjuk dan rahmat. Dapat petunjuk satu perkara, dapat rahmat satu perkara. Jadi jika dapat kedua-duanya, masya-Allah, satu perkara yang besar telah kita perolehi di kehidupan ini sebagai bekal di kehidupan akhirat. Jadi Allah Ta'ala berfirman tentang Musa AS dan muridnya dan pengikutnya dalam suratul Kahfi, pada ayat 65. Surah Kahfi pada ayat 65, Allah cerita tentang Nabi Musa. Bahagian-bahagian akhir Kahfi itu kan, sebelum habis cerita Zulkarnain itu, sebelum cerita Zulkarnain masuk, sebelum tu adalah kisah Musa yang dia nak pergi belajar, dia dengan murid dia. Jadi dalam firman-Nya itu Allah Ta'ala himpunkan untuk hamba-Nya tersebut dua perkara sekaligus. Jadi dalam ayat surah Kahfi itu, ayat 65, Allah himpunkan dua perkara tadi, iaitu petunjuk dan rahmat sekaligus. Rahmat dan ilmu. Rahmat dan ilmu. Jadi hal itu sama dengan ucapan para penghuni gua, Ashabul Kahfi. Pada awal-awal surah Ashabul Kahfi, pada awal-awal surah Kahfi,
Allah cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda, 7 pemuda tu kan. Jadi perkara yang sama diucapkan, iaitu wahai Tuhan kami. Ayat mana? Ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang mana pemuda-pemuda tadi berdoa pada Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus. Rahmat ada, petunjuk ada. Jadi dua perkara ini yang saya sedang bacakan, seperti mana yang ditulis, yang diceritakan merujuk kepada ayat 146 dalam muka surat ini. Jadi doa daripada Ashabul Kahfi itu pun memohon dua perkara itu, rahmat dan petunjuk. Jadi doa dia, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ar-Rushd. Ni kita merujuk kepada lafaz Arab kepada nama petunjuk tadi, iaitu Ar-Rushd. Pada ayat di atas, iaitu ayat 146 ni, ada kalimah Ar-Rushd Allah Ta'ala sebut. Jadi Ar-Rushd pada ayat di atas memberi erti ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Selain itu, jika Ar-Rushd dan Al-Huda, jadi selalunya Al-Huda pun petunjuk, ataupun boleh juga diterjemah sebagai hidayah. Dan hidayah ini bahasa Arab dan bahasa Melayunya pun juga disebut sebagai petunjuk. Jadi Ar-Rushd petunjuk, Al-Huda pun petunjuk. Jadi dalam kes ini, selain itu, jika Ar-Rushd dan Al-Huda disebut secara berasingan, maksudnya Al-Huda disebut, Allah Ta'ala sebut dalam mana-mana ayat, Ar-Rushd pun disebut. Jadi berasingan. Jika berasingan, maka masing-masing mengandungi makna tersendiri. Tapi jika disebutkan secara bersama, Al-Huda ada, maka dan Ar-Rushd pun ada dalam ayat yang sama, maka dia bererti, Al-Huda bererti ilmu yang bermanfaat dan Ar-Rushd bererti pengamalan daripadanya, iaitu amalan daripada ilmu yang dia belajar ataupun faham. Dari segi kaedah tafsir, dia ada satu lafaz disebut izajtama'na kalimah fatafarraqal makna. Jika berhimpun dua kalimah tu sekali dalam ayat yang sama, maka dia memberi makna yang berbeza. Fatafarraqal makna, maka berbeza makna. Jadi ini salah satu kaedah dalam tafsir, izajtama'na fatafarraqal makna. Jika berhimpun dua kalimah yang hampir macam contoh Ar-Rushd dan Al-Huda tu berhimpun, duduk dekat-dekat dalam ayat yang sama, maka dia akan memberi makna yang berbeza. So sama dalam kes ini, dia kata jika disebutkan secara bersama, Al-Huda akan memberi erti ilmu yang manfaat dan Ar-Rushd akan memberi erti pengamalan daripada ilmu itu. Sungguh pun yang berlawanan daripada keduanya. Maka seperti mana semua perkara ada lawan dia, maka lawan kepada Ar-Rushd ataupun Al-Huda ini, maka dia akan ada lawannya di sini, ialah Al-Ghayy, seperti mana disebut dalam ayat tadi. Wa in yarau sabilal ghayy. So Al-Ghayy lawan kepada Ar-Rushd ataupun Al-Huda, yang memberi makna kesesatan dan kesalahan. Dan begitu juga dengan lafaz ittiba'ul hawa, mengikut nafsu. So ikut nafsu ini dilawan kepada petunjuk ataupun Al-Huda. Jadi Ar-Rushd juga bererti lawan daripada Ad-Dar, bahaya. Jadi lawan kepada Ar-Rushd petunjuk, lawan dia pun juga ada lafaz lain, iaitu Ad-Dar, iaitu bahaya, dan juga Asyar, iaitu keburukan. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Jin ayat 21, Allah Ta'ala ada sebut lafaz itu. Jadi selain itu, Ar-Rushd juga merupakan lawan daripada Al-Ghayy, kesesatan. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 146 yang akan kita baca nanti. Jadi sebagaimana disebut dari awal, Ar-Rushd juga merupakan lawan daripada Ad-Dar, bahaya, dan Asyar, Asyarru, alif lam shin sabdu atau adarra, Asyar, iaitu bermakna keburukan. Jadi hal itu kerana kesesatan menyebabkan terjadinya keburukan dan bahaya yang menimpa pelakunya. Dengan sebab sesat tadi itulah, maka pelaku ini akan ditimpa padanya keburukan dan bahaya. Jadi bahaya dan keburukan
akan menimpa kepada pelakunya bila dia berada dalam kesesatan. Jadi, bahaya dan keburukan merupakan hasil dan puncak daripada kesesatan. Sebagaimana rahmat dan kemenangan merupakan hasil dan puncak daripada petunjuk. So, kepada yang mendapat petunjuk dan rahmat ini, hasil dia, kemuncak kepada petunjuk dan rahmat ini, mereka akan dapat rahmat dan kemenangan. Jadi kerana itu masing-masing dihadapkan dengan lawannya, demikian pula dengan sebab yang mengarah kepadanya. Maka petunjuk dihadapkan dengan kesesatan. Petunjuk lawannya kesesatan. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surah An-Nahl ayat 93. Kalau kita tengok ayat 93, Allah kata, "Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun." Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia jadi kamu satu umat sahaja. Kalau Allah kehendaki, Allah buat satu umat je, satu semua sekali ni beriman belaka. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi dalam ayat yang sama, ada lafaz sesat, ada lafaz hudah, petunjuk. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Dan ayat-ayat lain. Jadi terkadang kesesatan dan seksaan juga dijadikan berlawanan dengan petunjuk. Jadi sesat dan seksaan juga boleh juga jadi sebagai lawan kepada lafaz petunjuk itu. Seperti mana dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut pada ayat 123. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi Allah firman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama, iaitu Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Sebahagian kamu akan jadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah, barang siapa mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan akan celaka. Jadi Allah Ta'ala sebut, bila siapa yang dapat petunjuk dia, maka dia tidak akan sesat dan celaka. Jadi demikianlah Allah Ta'ala jadikan kesesatan dan kesengsaraan sebagai lawan kepada petunjuk. Maksudnya siapa yang dapat petunjuk, so dia tak akan hadapi kesesatan dan kesengsaraan. Jadi kemudian Allah Ta'ala himpun juga antara Al-Huda dan Al-Falah, petunjuk dengan kemenangan. Allah Ta'ala himpunkan juga Al-Huda dan Ar-Rahmah, petunjuk dan rahmat, sebagaimana Allah himpun antara kesesatan, kesengsaraan, kesesatan dan seksaan. Di perkara ini diambil daripada Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya. Jadi seperti mana saya sebut pada awalnya, muka layar ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa AS. Lepas ni kita akan baca berkenaan dengan ayat 150 yang membahaskan berkenaan dengan, daripada tafsir Ibn Katsir, membahaskan berkenaan dengan amanah terhadap tugas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang baru saja mengikuti siaran ini, kita akan baca pada muka surat 168 daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ni, tetapi juzuk yang ke-9, bermula pada ayat 144. Jadi kisah Nabi Musa ini sangat banyak dalam Al-Quran, kerana Nabi Musa sangat banyak juga menghadapi tentangan ataupun ujian daripada kaum dia. Jadi tugas dia itu pun sangat berat dalam dia menghadapi mada'u dia, kaum dia. Dalam masa yang sama dia kena menghadapi Fir'aun bersama tenteranya. Kemudian selepas mana dia selesai dengan Fir'aun dan tenteranya, maka dia kena handle dia punya kaum dia.
kemudian dalam masa yang sama bila dia handle kaum dia, dia dakwahkan kaum dia, kemudian dia munajat dengan Allah, kemudian kaum dia ada ujian dalam kaum dia yang ditinggalkan itu kerana dia pergi munajat ni, kaum dia diuji dengan lembu, patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Jadi sebahagian besar daripada kaum dia ini telah murtad, telah syirik pada Allah kerana telah terikut dengan ajaran Samiri yang menyembah ataupun mendewa-dewakan patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Jadi kita akan baca pada ayat 100, bermula pada ayat 144 ni, dan juga sambungan pada helai yang seterusnya menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS dan juga saudaranya iaitu Harun AS. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. 146 ini antara khulasah daripada ayat ini seperti mana apa yang telah kita bincangkan pada awal tadi secara apa panggil lafaz-lafaz itu yang ada pada ayat ini, bukan secara lafziah dari segi penerangan tentang ayat ini secara jelasnya. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Jadi dalam ayat ini ada lafaz ar-rushd dan juga lafaz al-ghay. Dan pembahasannya itu telah kita ceritakan pada awal. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Sekarang kita berada di muka surat 169. Pada ayat 150 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia menyebut ayat ini secara umumnya berkenaan dengan amanah terhadap tugas.
Jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi Musa AS untuk pulang kepada kaumnya setelah bermunajat kepada Tuhannya. Jadi Nabi Musa ni, dia bermunajat asalnya 30 hari. Dalam Al-Quran ada sebut 30 hari, tetapi Allah suruh tambah ataupun Allah SWT suruh lengkapkan sebanyak 40 malam. 40 malam, 40 hari, 40 malam. Jadi setelah mana Nabi Musa balik daripada munajat dengan Allah selama 40 malam, 40 hari, 40 malam tu, jadi dia balik kepada kaum dia dengan kemarahan yang memuncak. Kerana dia dapati kaum dia yang ditinggalkan selama 40 hari, 40 malam ini telah berbuat syirik pada Allah, iaitu dengan menyembah patung anak lembu. Jadi dia balik dengan marah ini, dia lalu berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan selama pemergianku. Buruklah sebab kaum dia telah berbuat syirik pada Allah. Satu perkara yang sememangnya tidak akan dimaafkan. Jadi Nabi Musa berkata, sungguh buruk perbuatan kamu menyembah anak lembu, patung anak lembu ini, setelah aku pergi dan meninggalkan kamu untuk munajat pada Allah. Jadi firman Allah Ta'ala, adakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Jadi iaitu apakah kamu sengaja mempercepatkan kedatanganku padahal kepulanganku sudah menjadi ketentuan Allah. Ini lafaz Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala juga berfirman lagi, Musa pun melemparkan lauh ini merujuk kepada Taurat. Lembaran-lembaran Taurat. Itu Nabi Musa lempar dan memegang kepala saudaranya iaitu Harun sambil menarik ke arahnya. Kepala saudara dia Harun tarik. Iaitu sebab dia balik dengan perasaan marah bila melihat kaum dia syirik pada Allah, dan dengan anggapan dia ingat saudara dia Harun pun terjebak sama. Awal first impression dia. Dia ingat gitu. Bila dia tengok kaum dia ni terjebak dengan syirik, maka dia pun ada perasaan ataupun andaian anggapan bahawa saudara dia Harun pun terjebak juga dengan perbuatan syirik itu. Awalnya. Jadi dia pegang kepala Harun, tarik. Marah, bagai penzahiran ataupun menzahirkan kemarahan. Ada yang mengatakan lembaran-lembaran itu daripada zamrud. Ini dia nak cerita sikit tentang lembaran yang Nabi Musa lempar tu. Jadi ada sebut berkenaan lembaran itu, ada yang disebut lembaran dibuat daripada zamrud. Ada juga yang mengatakan daripada batu mulia. Ada yang mengatakan daripada ais, tetapi semuanya itu merupakan kisah-kisah Israeliat. Yang kisah-kisah Israeliat lah yang kata lembaran itu daripada zamrud, daripada ais, daripada batu mulia dan sebagainya ni. Ini adalah kisah daripada Israeliat yang mana tidak dapat dipastikan kebenarannya. Jadi daripada konteks ayat secara zahir, Nabi Musa lempar lembaran tersebut kerana marah terhadap kaumnya. Jadi tafsir ini merupakan pendapat jumhur. Jadi kita lebih suka berpegang pada jumhur ini kerana tidak ada bukti yang kukuh, yang jelas kebenaran berkenaan dengan lembaran itu dibuat daripada apa. Jadi lafaz umum lembaran. So kita guna lembaran sahaja sebagai tafsiran kita. Jadi firman Allah sesungguhnya dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Allah sebut Nabi Musa pegang kepala Harun, tarik ke arah dia. Jadi Musa AS bersikap demikian kerana bimbang Harun lalai dalam melarang mereka. Dia ingat Harun lalai, leka dalam mendakwahkan kaum dia, sebagaimana dijelaskan ayat lain dalam surah Taha. Sedangkan ayat ini dia berkata, wahai anak ibuku, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggap kelemah dan hampir sahaja membunuhku. Oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh melihat kemalanganku, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Kemudian terbukti bagi Musa bahawa saudaranya Harun tidak terlibat atau tidak terjebak dengan mereka, dengan kaumnya, kesyirikan kaumnya ini, dan dirinya bersih daripada perbuatan kaumnya, seperti yang diungkapkan dalam ayat lain melalui firman Allah SWT surah Taha juga ayat 90. Oleh kerana itu Musa berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku Harun, dan masuklah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang daripada semua penyayang. Jadi bila kita baca lambaran ataupun muka surat ini, kita faham ada berlaku sedikit apa orang panggil kemarahan yang ditimbulkan oleh Nabi Musa terhadap kaum dia.
kerana kesyirikan kaum dia itu terjebak dengan ajakan ataupun dakwahnya Samiri itu menyembah patung anak lembu. Sekarang kita akan baca ayat 150 insya-Allah. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Di mana kita bercerita berkenaan dengan petunjuk dan rahmah pada awal tadi. Dalam ayat 154 ini Allah SWT himpunkan kalimah petunjuk dan rahmat dekat-dekat ni. Wa fi nusqatiha hudan wa rahmah. Jadi di mana kita dah cerita jika sekiranya ijtama'na, jika berhimpunnya dua kalimah ini iaitu al-huda dan rahmah ni bersama dekat-dekat, fatafarraqal makna, jadi dia memberi makna yang berbeza. Iaitu satu huda petunjuk, satu lagi rahmat itu amalan kepada ilmu petunjuk yang dia dapat tadi. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Sadaqallahul Azim. Jadi Alhamdulillah kita selesai bacaan kita pada hari ini untuk program Iqra' Satu Helai Satu Hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita manfaat yang besar dan kefahaman untuk kita beramal dalam kehidupan kita yang sementara ini insya-Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.